سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من بيده مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. افتح علينا فتحا قريبا وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Alhamdulillah, puji-pujian syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpah kurnia dan izin daripada Allah. Dapat kita bersama-sama pada pagi ini di dalam pengajian kitab Maqulatul Asyarah, di mana insya-Allah seperti biasa kita akan sambung lagi perbahasan kita. Hari ini kita akan sambung perbahasan iaitu daripada Maqulatul Aina. Bismillahirrahmanirrahim. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Dan sekarang pulanglah kepada bicara yang asal, iaitu aina. Kalau belajar bahasa Arab dia panggil aina, ni panggil alam mankul. Lafaz aina. Jadi dia nak balik pula kepada pembicaraan kita, iaitu lafaz aina. Jadi dulu kita dah bahas dah pada permasalahan yang dikatakan jisim tu apa, jauhar itu apa, jirim tu apa. Kalau ikut pendapat istilah ilmu makulat, jirim itu dipanggil jauhar. Dalam istilah ilmu usul ini dipanggil jirim. Dipanggil jirim. Baik. Kemudian dia pergi pula. Dia kata, dan telah terdahulu bahawasanya aina tadi itu hasil jisim pada tempatnya. Jadi kena ingat, ta'rif bagi aina, husul jismi fil makan. Hasil ni maksudnya ada jisim itu pada tempat. Ada jisim itu pada tempat. Bukan kata tempat tu aina, tak. Yang dikatakan aina tu ada sesuatu jisim pada tempat itu dikatakan aina. Bukan kena pada tempat. Kena pada kelakuan. Kena kepada kelakuan bertempat. Kelakuan bertempat itulah dia panggil aina. Bukan kena pada diri tempat.
Kelakuan jisim itu yang ada di tempat. Dan inilah dikatakan mengambil lapang. Jadi lafaz aina ni lah dikatakan mengambil lapang, mengambil ruang dan tempat. Mengambil ruang. Maka lafaz aina tu dia katakan mengambil lapang. Baik, selagi dia nak bahas. Aina tu terbagi kepada berapa? Ni dia akan datang ni dia nak bahas payah sikit lah. Tak kata payah sangat, tidak. Kata dia, dan adalah bagi aina itu dua makna. Jadi lafaz aina tu ada dua makna. Lafaz aina ada dua makna. Ni aina jangan kita faham kata aina dengan di mana tu. Memang betul. Kalau makna pada lurah, kalau terjemahannya aina itu dengan makna di mana. Betul. Tapi kalau makna bagi aina itu sendiri sebenarnya husulul jismi fil makan, iaitu adanya kelakuan jisim itu pada tempat. Itu dipanggil aina. Macam kita katalah, aina Zaidun. Di mana Zaid? Soalan kita kata, kita nak kata Zaid itu kelakuannya di tempat mana? Sebenarnya cakap gitu. Zaid itu kelakuannya ada di tempat mana? Tapi kita cakap di mana Zaid? Tengok. Jadi lafaz aina tu dia kata ada dua makna. Satunya hakiki. Satunya daripada dua maklumat tadi, dua maklumat aina tadi tu yang hakiki. Makna hakiki ni makna yang secara terang-terangan. Secara zuhir kita kata. Dia sebab lafaz aina dia ada dua makna. Satu hakiki, satu majazi. Majazi ni kita panggil secara kalau majazi ni kita panggil secara apa? Bukan secara zuhir, itu tidak. Tengok. Satunya hakiki. Bertempat jisim itu dengan bahawasanya. Bertempat jisim itu dengan bahawasanya. Bertempat jisim itu dengan bahawasanya jika jisim itu sejengkal besarnya dan juga tebalnya dan panjangnya. Jadi tebal pun sejengkal, panjang pun sejengkal, besar pun sejengkal. Maka adalah tempat dia itu ialah kadar penuh di itu sahaja. Jangan macam dia. Kitab Rumi lagu mana? Kat ini itu nama. Sama. Dia Ustaz. Dia. Dia ngaji dulu, bukan dia, di itu sahaja. Jadi maksudnya apa? Jadi kalau kita kata cawan. Kita bagi contoh cawan. Jadi seperti kita kata ada tiga. Kita kata cawan. Air duduk di dalam cawan tu dia penuh dalam ruang cawan. Apabila air itu berada dalam cawan, maksudnya dari segi apa besar dia, untuk contohlah kita kata sejengkal. Jadi sejengkal besar dia, tebal pun sejengkal, panjang pun sejengkal. Maka adalah tempat dia itu ialah kadar penuh di itu sahaja. Yang ini orang kata sedang elok. Saya cawan tak bawa pula dah. Kita kata ginilah. Pen lah.
Jadi dakwat pen tadi, dakwat pen ni dia memenuhi ruang yang ada pada pen dakwat tadi. Orang kata sedang-sedang elok lah. Kalau orang tadi kata bomolek. Maksudnya, dia tak lebih, tak kurang. Maka di situ dia panggil aina hakiki. Dia beza aina majazi. Akan datang aina majazi gini. Duduk kat mana tu? Saya pun jawab, saya duduk kat rumah. Adakah saya punya jasad apa tubuh saya memenuhi ruang rumah ni? Tidak. Itu majazi saja. Tinggal kat mana? Awak duduk kat mana? Saya duduk kat rumah ni. Kita kata duduk di rumah. Bukan maksud kata duduk di rumah tu kita punya ruangan kat rumah ni semua dipenuhi oleh jasad kita. Tidak. Itu majazi. Kalau hakiki, bila sebut kata air itu di dalam cawan, maka air itu kita kata dia memenuhi akar ruang di dalam cawan. Itu dipanggil aina hakiki. Itu beza lawan dengan majazi. Dia beza lawan dengan majazi. Itu dia. Tengok. Dia kata gini. Dia kata satunya hakiki, ini satunya makna hakiki bertempat jisim itu. Jisim itu bertempat kat mana? Dengan bahawasanya jika jisim itu sejengkal besarnya dan juga tebalnya dan panjangnya. Ibaratnya kita katalah dalam satu ruangan tu boleh muat untuk kita je. Duduk kat mana tu? Kalau kita cakap aku duduk dalam bilik. Kalau kita sebut duduk dalam bilik, kalau bilik tu besar, maka kita panggil aina tu panggil aina majazi. Dia tak panggil hakiki. Maksudnya, ada kita dalam bilik tu bukanlah dikatakan kita memenuhi ruang dalam bilik tu, tidak. Kita ambil sebahagian saja. Cuma dikatakan kita cakap aku duduk dalam bilik. Itu sekadar kita sebut tu secara majazi saja. Secara kiasan saja. Adapun air yang ada di dalam dalam cawan. Apa kita nak tanya? Apa lagi? Sudu yang memenuhi pada air yang memenuhi air yang ada pada sudu. Dia memenuhi ruang pada sudu kan? Dia tak melimpah. Air ni duduk kat mana? Kat sudu. Itu dia panggil aina hakiki. Jadi mudah-mudahan kata aina hakiki ni jisim tu mestilah memenuhi ruang pada tempat situ. Tak kira satu jengkal. Dia sejengkal panjang ke, besar ke, lebar ke. Asalkan memenuhi ruang. Tengok dia kata. Maka tempat di itu ialah kadar penuh. Dia itu sahaja. Kadar penuh dia. Kadar penuh memenuhi ruang tu saja. Kalau tak penuh, kita panggil aina majazi. Tengok. Dan makna yang kedua, iaitu makulat yang majazi ni. Lagu mana? Seperti kita berkata, di rumah itu tempat aku. Rumah tu tempat aku tu. Bukan tempat, bukan kata dia tu memenuhi ruang dekat rumah dia, tidak. Itu di atas jalan aina majazi saja. Secara kita kata, secara total saja kita cakap, tu rumah aku tu. Aku duduk kat rumah tu. Bukan kita duduk, kita mengambil ruang dekat rumah tu semua sekali. Tidak. Kalau mengambil ruang semua sekali, itu memang aina hakiki. Tengok. Atau di bucu itu tempat aku umpamanya. Bucu tu tempat dia. Bukan semua keseluruhan bucu tu tempat dia, tidak. Dia ambil sebahagian saja ruangan.
Tapi itu panggil aina di mana juga. Hasil juga disimpan tempat tu, tapi secara majazi bukan secara hakiki. Secara majazi sahaja, bukan hakiki. Tu dia, baik. Dia duduk di atas kerusi. Tengoklah. Kalau tak memenuhi ruang, macam saya duduk atas kerusi ni kan. Saya cakap Muhammad untuk saya je duduk. Maka tempat duduk saya ni dipanggil aina hakiki. Tapi kalau kursi terbesar, saya ni kecil je. Maka saya duduk tu dikatakan tidak memenuhi ruang, maka dikatakan aina majazi. Tu. Baik, tengok. Atau di bucu tempat aku umpamanya. Dan jika tidak memenuh tubuh kita dalam tempat itu sekalipun. Walaupun kita kata tubuh kita tak dipenuhi dengan sekalipun. Dikatakan aina majazi. Walaupun tubuh kita tidak memenuhi pada tempat itu sekalipun. Dipanggil aina majazi. Dipanggil aina majazi. Habis. Ini tak ada payah. Bawah ni sikit dia akan, ini payah sikit. Dan adalah ulama usuluddin. Tadi ulama falsafah. Kita ingat makulat ni daripada ilmu falsafah. Dan adalah ulama usuluddin. Mengibarat mereka itu. Daripada aina ini. Ejaan nak sama tu. Dan adalah ulama usuluddin mengibarat. Mengibarat ni maksudnya apa? Memanggil. Ataupun meletak nama. Dan adalah ulama usuluddin mengibarat memanggil meletak nama mereka itu daripada aina ini. Ini daripada makulat aina ini. Kalau istilah ilmu usuluddin lain. Nama apa ni? Dengan akuan-akuan yang 4. Dengan akuan-akuan yang 4. Akuan ni apa? Al-akwanu al-arba'ah. Segala, dia kalau dalam kitab-kitab Arab, kalau kitab tauhid besar-besar, dia masalah al-akwan al-arba'ah tu ada. Kalau kitab-kitab kecil ni tak ada. Akwan ni kita panggil alam. Ataupun kita panggil alam pun dia. Segala ataupun segala perkara yang baru yang 4. Boleh juga perkara yang baru. Akwan jamak pada kaun. Segala perkara yang baru itu yang ada yang 4. Apa dia? Ini istilah ilmu usuluddin. Kalau istilah makulat panggil aina. Kalau istilah ilmu usuluddin dipanggil akwan yang 4. Tengok. Iaitu berhimpun. Baca sekali lalu. Sekejap lagi kita tengok. Dan bercerai. Dan gerak. Dan diam. Itu akuan yang 4. Nak panggil aina tu, kalau aina makulat, apa dalam ilmu makulat, istilah dia gitu. Istilah ilmu usuluddin dia panggil akuan yang 4. Jadi ilmu usuluddin dia kata, nak panggil aina-aina tu, mestilah berhimpun, bercerai, bergerak, dan diam. Tengok. Kalau bahasa Arab dia panggil apa? Sekejap Bahasa Arab dia panggil dia panggil
berhimpun tu dipanggil ijtima'. Dalam kitab Dusuki ada sebut ni, dalam kitab besar. Lepas tu berhimpun, bercerai. Bercerai dia panggil iftirak. Hingga bergerak. Gerakan. Harakah. Dia panggil harokat. Dia panggil harokatun. Keempat, dia panggil diam apa? Sukun. Ha? Sukun. Apa? Sukun. Bukan sukut Kalau itu sukut, diam tu, diam tak berkata. Diam yang lawan berkata. Kalau sukun, diam lawan bergerak. Baik. Ini dia payah sikit. Nak panggil aina tu, dia mesti ada berhimpun, mencerai, gerak ataupun diam. Sebab tu kita kata, nak tahu lafaz aina ni bukan senang. Kita cakap di mana mudahnya cakap. Tapi kalau dikaji balik, aina tu dia halusi lagi. Nak panggil lafaz aina tu mesti berhimpun. Sebab tu nak cakap aina Allah, tak boleh. Di mana Allah? Kalau sebut di mana Allah, soalan kata Allah Ta'ala tu sama ada dia ada berhimpun ke, bercerai ke, bergerak atau diam. Dia tak boleh sebut lafaz aina. Lafaz aina tu sendiri maksud dia, lafaz aina kan dah bagi dua. Hakiki majazi pula. Ni pecahan dia lagi. Dalam ilmu tauhid dia panggil, dia kata apa? Akuan yang empat. Iaitu berhimpun. Dia panggilan dia, kita kata, sebenarnya dia panggil cara-cara tau. Cara-cara, ni dipanggil satu cara mengambil lapang oleh jisim. Ataupun kita panggil berhimpun tu. Kenapa dia cakap berhimpun? Satu cara mengambil lapang oleh jisim ataupun satu bagai hasil jisim pada tempat. Tulis itu. Yang dikatakan berhimpun tu maksudnya apa? Iaitu satu cara berhimpun tadi dengan mana satu cara mengambil lapang oleh jisim ataupun satu bagai hasil jisim pada tempat. Nak dikatakan nak hasilkan satu tempat tu, mestilah berhimpun. Satu cara nak mengambil lapang oleh jisim, maksudnya jisim nak mengambil lapang. Ada kalanya dengan berhimpun. Ataupun ada kalanya hasil jisim tu pada tempat. Maka itu dipanggil berhimpun. Akan datang dia bahas. Sama juga dengan bercerai. Satu bagai mengambil lapang oleh jisim. Ataupun kita kata satu cara mengambil lapang oleh jisim. Sama. Gerak pun sama. Diam pun sama. Tapi apa bezanya? Kalau orang belajar ilmu nahu ajar ana,
Isim, fi'il, haraf. Isim pun panggil kalimah. Fi'il pun panggil kalimah. Haraf pun panggil kalimah. Apa beza apa? Bezanya apabila ada kait kat belakang tu. Begitu juga ni pun. Berhimpun. Satu cara ataupun satu bagai hasil jisim pada tempat. Bercerai pun dia. Apa beza dia? Beza dia empat-empat ni akan datang dia bahas pada kait dekat belakang tadi. Kait kat belakang nanti. Tengok. Akan datang dia bahas. Tengok ni. Nak bahas. Jalannya. Ni jalan ni panggil caranya. Jalan dengan mana cara. Ataupun kaifiatnya. Lagu mana kita nak kenal? Berhimpun, bercerai. Nak kenal lagu mana? Jalan ni maksudnya. Jalannya, yang ni keadaan akuat itu empat bagai. Itu jalan ni macam mana? Keadaan akuat itu empat bagai. Jalan ni macam mana? Jalan ni maksudnya cara. Cara pun ataupun wajah. Bahasa Arab panggil wajah. Jalannya bahawasanya hasil jisim di tempat itu ada kalanya dengan diadu dengan jisim yang lain atau tidak adu. Dan jika dengan adu ada kalanya boleh bahawa ada di celah itu jisim yang ketiga. Maka bercerai namanya. Ni nak cerita bercerai. Dia tak mahu cerita yang berhimpun. Berhimpun bawah tu sikit. Jadi tengok. Jalannya bahawasanya hasil jisim di tempat itu ada kalanya nya tu rujuk pada hasil jisim. Ada kalanya hasil jisim itu dengan diadu. Apa maksud diadu? Dengan dinisbah. Dengan disandar. Diadu ni bahasa orang petani. Dengan dibanding. Boleh juga. Dengan dinisbahkan, dengan dibandingkan. Dengan jisim yang lain. Ini dengan suatu jisim yang lain. Dengan suatu jisim yang lain. Tengok. Contoh. Dia kata ni pen. Lepas tu kita kata ni duduk belakang pen. Macam ni lah. Ni. Macam ni. Ni jarak tu. Lagi pula. Atau tidak adu ini. Atau tidak dinisbahkan. Ataupun kita tak adukan. Kita tak sandarkan. Ataupun kita tak bandingkan. Tak sorang-sorang di sini. Baik. Dan jika dengan adu. Ni tulis. Dan jika hasil jisim itu dengan adu. Tambah sikit. Dan jika hasil jisim itu dengan adu. Adu tu nisbah lah. Dengan disandarkan, dengan dibandingkan. Adu bahasa orang tani. Dan jika hasil jisim itu dengan diadu. Kalau kita kata adu macam ni. Lagu mana? Ada kalanya boleh bahawa ada di celah itu jisim yang ketiga. Dia duduk celah ni. Ni kan ada kosong, ruangan kosong kan. Kalau letak satu sini, tengah-tengah tu. Ada di celah ini, ada di tengah itu.
ada di tengah di antara dua jisim itu, ada di celah ini, ada di tengah di antara dua jisim itu, dipanggil jisim yang ketiga. Yang ni duk celah-celah tu dipanggil jisim yang ketiga. Ni nak cerita tempat ni, Aina ni. Contohlah, tengok. Lukislah. Ha. Ni kotak. Kemudian dia kata, ada kalanya kalau kita nisbah tadi tu, boleh bahawa ada di celah. Di celah ni, ni celah ni. Ni celah ni. Ni bagi di celah, di tengah-tengah. Di celah mana di tengah. Di tengah itu, di antara dua jisim. Mana dua jisim? Ni. Tambah sikit lah. Bahawa ada di celah itu ni, ada di tengah itu di antara dua jisim. Ni dua jisim ni. Ni bagi dua jisim, di antara dua jisim. Ada apa? Ada jisim yang ketiga. Di sini ni dipanggil ada jisim yang ketiga. Tu. Itu nama apa? Maka bercerai namanya. Ini nama dia panggil bercerai. Iftirak. Ni nak cerita tempat. Kita tak pernah dengar takrif di mana kan. Tempat-tempat tak tahu. Ni dia bahas macam dia bahas mendalami lah. Ni panggil bertempat. Kalau duduk orang ni duduk celah-celah tengah ni dipanggil tempat. Dia nak cerita kata lafaz aina ni nak cerita bukan kita nisbah pada Tuhan, nisbah pada makhluk je boleh. Satu. Dan jika tidak boleh dicelah. Dan jika tidak boleh dicelah. Tambah sikit. Dan jika tidak boleh ada suatu jisim duduk di celah. Dan jika tidak ada suatu jisim. Dan jika tidak boleh ada suatu jisim duduk di celah. Ini duduk di tengah. Tak boleh duduk tengah. Rapat. Nak duduk tengah tak boleh. Nak ambil ruang tak boleh. Di celah yang ni, di tengah antara dua jisim. Boleh tu. Di celah ini, yang ni di tengah antara dua jisim. Kalau tak boleh ada suatu jisim tu, dia panggil apa? Maka berhimpun namanya. Ini dipanggil berhimpun. Dia panggil berhimpun. Bahasa Arab panggil ijtima'. Ini dipanggil ini dipanggil bercerai, iftirak. Ini mudahnya. Habis. Tengok lagi. Dan jika hasil jisim di tempat itu dengan tidak ada adu dengan yang lain, ada kalanya ada hasil dahulu dah pada satu tempat, pada tasawur,
Kemudian hasil di tempat yang lain pula dengan silarkan mula-mula sampai sekali, maka dinamakan gerak. Ini payah sikit. Tengok. Masalah gerak dengan diam ni, dia payah nak nampak. Tapi tengok, cuba fikir tengok. Dia mudah je sebenarnya ni. Dan jika hasil jisim. Saya padam ni Ni mudah je, cerai berimpun mudah. Dan hasil jisim. Dan jika hasil jisim di tempat itu. Tapi dengan tidak adu. Duk sorang-sorang dia. Dengan tidak adu dengan yang lain. Dengan tidak adu dengan jisim yang lain. Ada kalanya jisim di tempat tu tadi tu ada hasil dahulu dah. Apa dahulu dah? Ada hasil, ini ada hasil jisim di satu tempat itu dahulu dah hasil dah. Kita letak satu tempat. Tak payah, ni tak payah tulis, tak payah lukis. Sebab dia susah nak nampak, saya kena buat contoh saja. Ni tengok pen ni. Sekejap lagi. Dia nak cerita gerak tu macam mana, tengok Ada kalanya ada hasil dahulu dah pada satu tempat. Katakan ni pen ni letak satu tempat. Contoh tempat ni lah, kita letak ni. Tapi pada tasawur, pada gambaran. Bukan pada mata kepala kita tak, pada gambaran. Cuba kita pejam mata. Pejam mata, tengok. Nampak pen ni ada. Kemudian hasil di tempat yang lain pula. Kita pejam mata 1 saat. Nampak pen kat sini Pejam mata kedua. Beralih sini. Beralih ke sini ni panggil apa? Dia panggil gerak. Bukan nampak diri bergerak tu tidak. Nak dia katakan sini. Tu sini. Sini. Tengok. Tapi kena gambarkan tasawur. Tasawur ni gambarkan dalam fikiran. Kemudian hasil di tempat yang lain pula dengan silar. Silar ni apa? Gambaran. Silar ni bahasa orang tani. Dengan silarkan ini, dengan kita gambarkan. Mula-mula sampai sekali. Apa mula sampai sekali? Tak faham. Yang ni mula-mula sampai yang pertama kali. Apa maksud sampai yang pertama kali? Dia gini tengok. Pak. Kita nampak pen ni. Ni panggil pertama kali ni. Mula-mula ada sini. Lepas tu, kita pejam 1 saat. Pejam mata tak kira dah. Lepas tu dia balik. Balik sini. Balik sini. Belakang. Itu dia panggil apa? Maka dinamakan gerak. Kalau panggil mudah-mudah apa? Jisim tu bertukar tempat. Tu panggil bergerak tu. Ataupun jisim tu bertukar tempat. Ataupun jisim tu bersalin tempat. Bertukar tempat tu. Itu dia panggil gerak. Jisim bertukar tempat. Itu dipanggil gerak. Tu. Jadi mula-mula sini. Kita nampak pen. Lepas tu nampak pindah satu. Tu panggil gerak.
Bukan kata gerak ni macam ni, kita panggil gerak tu macam ni. Itu gerak juga. Tapi istilah ni bila sebut gerak ni apa? Dia pindah satu tempat. Jisim tu bertukar tempat. Itu panggil gerak. Kalau orang Melayu kita panggil gerak sini kan. Ni memang gerak juga. Tapi dia berpindah tu tempat. Panggil gerak juga. Ini pun panggil gerak apa? Dia tengok dia bertukar tempat tak? Mula tempat sini kanan, kiri. Kanan, kiri. Itu pun panggil bergerak. Sini. Atas sini. Pindah sini. Ni panggil gerak juga. Istilah dalam ilmu tauhid panggil gerak. Tu Baik. Dan jika ditasawur 2 kali, hasil di tempat yang satu dinamakan diam. Lagu mana? Tengok. Nampak pen ni? Nampak? Kita pejam celik, nampak pen situ juga. Ini dipanggil diam. Kali pertama, atau dia kata apa? 2 kali. Digambarkan 2 kali, hasil di tempat yang satu. Kita pejam mata, tengok, pejam mata. Nampak ada pen sini. Pejam mata. Oh, dapat stand situ juga. Itu dipanggil diam. Contoh lagi gini. Kali pertama tengok kawan kita duduk dekat bucu apa? Duduk dekat bucu. Ya, siapa ni? Kali pertama tengok kawan kita duduk di bucu pintu. Datang pula 10 minit, duduk kat situ pula. Itu kita panggil diam. Kita panggil diam. Dia duduk tempat yang sama. Kalau bahasa mudah macam mana? Bahasa mudahnya, jisim tak bertukar tempat. Apabila dia tak bertukar tempat, maka itu kita panggil diam. Semua dia ajar kita cara diam, nak panggil diam macam mana, gerak boleh. Kalau kita panggil dia senyap, bukan tu. Dia tak bertukar tempat. Tapi nak syarat dia mestilah 2 kali hasil. Kali pertama tengok, situ juga. Kali kedua, situ juga. Itu panggil diam. Tengok tengok ilmu makulat ni dah halusi Pendeknya, gerak itu ialah hasil mula-mula sekali di tempat yang kedua. Yang ni kesimpulan gerak itu ialah hasil ni masa, tulis. Masa mula-mula sekali, tulis. Masa mula-mula kali yang pertama. Masa mula-mula kali yang pertama di tempat yang kedua. Tengok. Kali pertama, lepas tu kita keluar sekejap, tengok dia balik sini. Itu panggil bergerak. Maksudnya dia beralih tempat tu, bertukar tempat tu, itu kita panggil bergerak. Itu panggil istilah dia. Jangan guna istilah orang Melayu. Orang Melayu bergerak ni tengah berjalan, atau panggil bergerak. Tengah buat kereta bergerak, ya juga. Tapi bila pindah satu tempat, kita panggil bergerak. Ini halusi dalam ilmu. Habis. Dan diam itu ialah hasil yang kedua di tempat yang pertama. Tulis. Hasil masa yang kedua. Ini 2 masa tu pada satu tempat. Mula-mula tengok kat sini. Masa yang kedua tengok kat sini juga. Maka itu dipanggil diam. Tapi kalau masa pertama kat sini,
Masa kedua kat sini pula. Itu tak panggil diam. Itu dia panggil gerak. Tu dia. Kalau kita kata masalah berhimpun, itu mestilah dia ada lawanannya. Dia ada bandingan. Kalau ada bandingan, berhimpun, itu panggil, kalau ada bandingan, tapi bandingan tadi tu kita kata, dia tak ada celah-celah dia. Itu dia panggil himpun. Mudahnya himpun dengan bercerai itu mudah. Kalau bercerai, ada jisim yang ketiga boleh masuk dekat celah-celah tadi. Itu dipanggil bercerai. Iftirak. Dan diam itu ialah hasil yang kedua di tempat yang pertama. Maksudnya dua masa, hasil kedua ni, yang ni dua masa di tempat yang pertama. Tu. Tetapi berkata setengah ulama usuluddin. Ni ada khilaf. Khilaf pula. Ada khilaf pula lah sini. Perhimpunan dua hasil. Yang ni, perhimpunan dua kali. Tulis. Perhimpunan dua kali. Itu dikatakan hasil pada geraknya dan diamnya. Kok tu pula dah. Dia kata tengok. Ni kata setengah ulama. Dia kata perhimpunan dua hasil ni dua kali hasil. Dua kali hasil tulis. Dua kali hasil jisim di tempat itu. Dua kali hasil jisim di tempat itu. Pada geraknya dan diamnya. Itu dipanggil perhimpunan. Ni nak cerita apa? Nak cerita kata diam. Jadi diam tu, ini setengah ulama, ini dipanggil khilaf. Kalau kita pegang yang tadi pun okey dah. Jadi perhimpunan dua kali hasil. Dua kali masa itulah hasil tu. Pada gerak dan diam. Dia tak kira. Sini ni. Gerak ke? Duduk situ ke? Duduk satu tempat tu. Duduk satu tempat. Maka dia kata, itu dia kata perhimpunan. Ini kata setengah ulama berkenaan tentang apa? Berkenaan tentang gerak dan diam. Dan berkata setengah ulama pula, bahawa segala akuan itu bukan empat sahaja. Kerana harus Tuhan menjadi satu jauhar firid. Tidak lain dah. Hanya ia satu sahaja. Payah pula dah. Ini lain pula, khilaf pula lah. Jadi, kalau mengikut pendapat yang akan datang ni, dia kata benda yang baru tu bukan sifat empat saja. Harus. Tak mesti empat, lebih pun ada. Seperti jawar firid dia kata. Ini kita akan bahas pada minggu depan. Sebab dia payah sikit ni. Dia nak bahas khilaf. Tapi kalau kita pegang tadi pun dah okey lah. Yang muktamad tadi tu. Bercerai, bergerak. Mesti kalau bercerai, bergerak tu kita bercerai dengan berhimpun tu. Mesti kita bandingkan dengan jisim yang lain. Nak kata himpun-himpun ni mesti ada benda yang lain. Tak boleh ada satu panggil himpun, tak boleh. Nak panggil bercerai pun begitu juga. Gerak pun begitu. Gerak, nak panggil gerak, dia hasil pada satu tempat. Kemudian pada kali yang kedua, di tempat yang lain pula.
Kalau diam, 2 masa pada satu tempat. Tu dia. Itu panggil diam. Nanti tersambung lagi lah. Berkata setengah ulama. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban mubarakan fihi wa 'amalan maqbulan wa sa'adatan darain amin ya rabbal alamin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين.